berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang terus setia tumankan kita. Sebagaimana kita wawarkan sebentar tadi untuk bersama permulaan pembuka tirai bagi pertemuan aspirasi untuk edisi Rabu, kita bakal kembali dalam segmen Rahmatan lil Alamin. Dan untuk mereka yang nantikan penampilan kembali, Ustaz Rushdi Ramli, di mana hari ini bakal bersama dengan beliau secara langsung ke udara dan juga boleh tonton kita di FB, di IKIM FM, insyaAllah. Selain daripada sesi kita pada kali ini, boleh juga share dan boleh kita tengok sama-sama dan manfaatkan. Topik bicara kita hari ini berkaitan dengan ibadah Rasulullah SAW. Apa pun mengalukan Ustaz untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita? Alhamdulillah sihat. Dan kita kembali untuk bersama dengan Ustaz. Di kejauhan mungkin tak dapat datang sini, tapi kita ambil masa untuk bersama dengan pendengar kita. Mungkinlah sahabat minggu kalau nantikan untuk kemunculan dalam Rahmatan lil Alamin ini bersama untuk dengan Ustaz Rushdi Ramli. Juga mereka yang nak tonton secara langsung sama-sama dah boleh on FB kita kali ini. Apapun saya bersama dengan Ustaz ketika ini untuk mukadimah bicara kita tentang ibadah Rasulullah SAW. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Terima kasih kepada DJ Hajar Fairuz kita pada pagi ni, insya-Allah. Yati cuti lagi tak cuti, Yati bekerja daripada rumah. Kebetulan seterusnya sidang penonton dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberikan kesempatan masa oleh Allah untuk bertemu walaupun di alam maya ni. Kita masih dapat berbincang, kita dapat berbicara, kita dapat berkongsi maklumat tentang rasional sunnah Nabi SAW melalui rancangan Rahmatan lil Alamin. Maksudnya Nabi diutus kepada kita sebagai rahmat untuk sekalian alam. Kalau kita bicara tentang alam ini sebenarnya, al-alam ini adalah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya al-alam ni semua makhluk. Jadi Rahmatan lil Alamin untuk semua makhluk. Jadi Nabi SAW bagaimana akhlaknya dengan tumbuh-tumbuhan, bagaimana akhlaknya dengan manusia, bagaimana akhlaknya dengan haiwan dan sebagainya. Itulah Rahmatan lil Alamin. Nanti kita bicara tentang itu, insya-Allah. Okey, Fairuz dan sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Pada pertemuan kita lepas, kita bicara tentang ibadah Nabi SAW ataupun lebih menjurus kepada solat malam Nabi SAW, dan kita juga sentuh sikit tentang qailulah. Rupanya qailulah itu adalah kunci untuk kita ni mendapat tenaga melaksanakan ibadah pada waktu malam. Jadi qailulah itu sangat penting sebenarnya kan. Qailulah sangat penting. Cuma kita bicara yang lepas ikut kajian, qailulah ni tak boleh lebih daripada 45 minit. Sebab itu namanya qailulah. Qailulah bermaksud qalil kan, sedikit. Jadi qailulah ini dalam bahasa Arab dipanggil tasghir, pengecilan. Bermaksud lebih sedikit daripada sedikit. Tidur pada siang hari lebih sedikit daripada sedikit. Cuma para ulama ada pendapat tentang bila waktunya kan. Jadi dapat saya simpulkan sebagai ulangan pada pertemuan kita lepas, waktu yang terbaik untuk qailulah adalah daripada jam 12 tengah hari sehingga jam 3 petang. Sebab ada hadis daripada sahabat Nabi SAW mengatakan bahawa, dan juga hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kami qailulah dan makan tengah hari pada hari Jumaat adalah selepas solat Jumaat. Jadi ada hikmah. Jadi kita boleh simpulkan daripada pukul 12 hingga pukul 3 petang. Itu yang kita bicara pada pertemuan kita lepas. Saya nak sambung sikit tentang ibadah Nabi SAW sebelum masuk dalam bab kehidupan Nabi SAW. Kalau sempatlah kan kita nak sentuh bab kehidupan, sebab kita bermula lewat sikit hari ini kan, tentang bacaan Al-Quran Nabi SAW. Tentang bacaan Al-Quran Nabi SAW. Kalau kita rujuk dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita berada dalam bulan Ramadan kan.
disebut bahawa syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan dia muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita bicara ada ucapan kan Ramadan Karim. Allahu Akram. Allahu Akram ni bukan yang selama ni kita maknakan dengan Allah yang lebih mulia. Kan? Sebab Akram ni bukan Akramu, ismu tafdil, bukan satu kata nama yang menunjukkan lebih. Tapi Akrama, dia fa'il, iaitu perbuatan. Jadi bila sebut Ramadan Karim, Ramadan tu mulia, dan Allahu Akram maksudnya Allah telah memuliakan. Jadi Ramadan tu mulia sebab Allah yang memuliakan. Jadi bila Allah memuliakan, sebab itulah Allah pilih turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran padanya, yang menjadi petunjuk kepada manusia, wa bayyinati, yang menjadi penerang kepada petunjuk tersebut, wal furqan, dia jadi pembeza kepada Allahumma salli, pembeza kepada yang hak dan yang batil. Okey. Daripada ayat Quran ni kita dapat menyimpulkan bahawa antara rasional Al-Quran tu diturunkan kepada kita, dan kalau kita membaca ni kan, yang pertama sekali adalah Al-Quran tu hudan linnas, dia jadi petunjuk kepada manusia, ataupun bahasa yang lebih mudah kita gunakan adalah Al-Quran ni buku manual manusia. Kan, buku manual manusia. Sebab itu kalau kita bicara kan, kalau kita beli rice cooker kan, Fairuz, dia dalam kotak tu ada buku manualnya. Lepas tu dalam periuk tu, dia ada garisan, dia tulis maximum, M-A-X kan, max. Ya. Kalau kita tak baca buku manualnya, kita nak masak nasi, periuk kita kuantitinya tak banyak, tapi kita nak masak lebih. Kita letak air melepasi garisan max. Kita rasa ini boleh kot. Tapi bila dia dah masak, lepas tu airnya dah membuak-buak, lepas tu keluar, terkena pada soketnya, berlaku kita pintas, terus habis kita punya rice cooker kita kan. Jadi barang elektrik apa semua, kereta pun kita beli ada buku manualnya. Kan, kereta pun kita beli ada buku manualnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran kepada kita. Manusia ini buku manualnya adalah Al-Quran. Itu Allah sebut dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kamu berbantah ataupun berselisih pada satu perkara, farudduhu ila Allah, maka kembalikanlah kepada kita Allah. Kan? Sebab itu kalau kita ada masalah, ada apa-apa, kita rujuk pada Al-Quran. Sebab Al-Quran tu sebagai buku manual manusia. Kemudian dia menjadi penerang kepada Al-Huda, petunjuk tersebut. Sebab itu Al-Quran ni sebenarnya Masya Allah, Allah sebut kalaulah dituliskan Al-Quran ni dengan lautan sebagai dakwatnya, kan, lana fidal bahru qabla an maksudnya takkan cukup air lautan tu, walaupun ditambah dengan 7 lautan lagi takkan cukup sebagai dakwat untuk menulis Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Al-Quran yang kita pegang tu, maksudnya mushaf yang kita panggil mushaf Al-Quran, itu adalah matanya, tetapi syarahnya, itulah 23 tahun lamanya tempoh diturunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, dan Nabi sebagai pensyarahnya ataupun yang menerangkan, memperincikan Al-Quran melalui hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang paling besar sekali adalah wal furqan. Al-Quran ni menjadi pembeza antara yang hak dengan yang batil. Ini rasional dari sudut kita panggil dari sudut akhlak. Dari sudut akhlak. Tetapi Al-Quran ni dari sudut sains pula, saya buat kajian yang lepas tentang apa kebaikan baca Al-Quran ni. Yang pertama sekali adalah Al-Quran ni dia satu kajian kesan bacaan Al-Quran terhadap fizikal, mental dan emosi oleh Nur Hidayah Ibrahim Star, Sharifah Nur Syah binti Said Abidin. Ini kertas kerja Fakulti Pengajian Islam Contemporary Universiti Sultan Zainuddin. Kan? Penemuan kajian saintifik terbaru di Amerika Syarikat telah membuktikan bahawa keajaiban Al-Quran, khususnya berkaitan ayat-ayat Al-Quran, dapat meredakan ketegangan urat saraf yang akan menyebabkan
seluruh badan kembali segar, stamina menjadi stabil, yang mana dapat membantu menyembuhkan penyakit. Ini dari sudut sains. Rupanya kita baca Quran ni, Al-Quran ni dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dapat membantu kita dari sudut meredakan ketegangan urat saraf. Kalau yang lepas, saya terima kasih DJ Farus sebab pendengar kita ni masya-Allah Lepas tu saya sangat syukur. Saya dikelilingi oleh para ustaz, kan? Lepas tu sahabat-sahabat saya Ustaz Syed Qadir Al-Jufri, sahabat saya Ustaz Zul Ramli, sahabat saya Ustaz Syed Syarizan, kan? Dan ustaz-ustaz yang lain saya rujuk. Ada Dr. Wan Nashiruddin, kalau pemakanan Sunnah Nabi SAW saya rujuk. Saya juga dikelilingi oleh para doktor, para doktor, kan? Para saintis, sebab saya merujuk tentang istilah-istilah dan kebenaran tersebut. Cuma yang lepas ada pendengar kita yang bila saya sebut saya tertonton di YouTube, jadi selingan je sebelum rehat tu saya sebut sikit. Saya tertonton di YouTube tentang ada satu kajian sains, cuma saya kaitkan dengan virus COVID-19. Ada satu kajian yang bila dibacakan ayat Allah SWT dan azan, virus tu tak aktif. Tapi bila dipasangkan dengan lagu-lagu yang ni, virus tu aktif. Okay. Sahabat saya pendengar kita lah di Radio Hakim, dia hubungi saya. Dia kata, Ustaz, rupa-rupanya link yang saya tonton itu, sebab itu saya sebut saya tertonton, bukan kajian. Link tu adalah palsu. Dia orang kaitkan dengan COVID-19. Rupanya kajian tu adalah kajian lain sebenarnya. Jadi terima kasih kepada pendengar kita di luar yang sentiasa bersama kita, menegur, kan, memberikan pandangan. Saya terbuka, alhamdulillah, sebab bila saya mengkaji tentang rasional sunnah Nabi SAW, bukanlah saya yang terbaik, kan. Mungkin ada kajian yang lebih terkini, walaupun saya sebut tadi ni ada kajian lebih terkini, wallahu alam. Jadi kita boleh berkongsi insya-Allah untuk itu. Terima kasih pendengar kita. Okey. Yang seterusnya, kalau kita rujuk dari sudut sains pula, kan, bila kita baca Quran ni, antaranya yang kita dapat adalah satu kajian pakar psikologi nyatakan bahawa walau bagaimanapun terdapat perbezaan di antara sistem penglihatan dengan sistem pendengaran. Okay. Yang mana sistem pendengaran berfungsi setiap masa sekalipun tidur. Okay. Dari sudut pandang Islam, dari pendengaran merupakan medium pertama. Ini disebut. Sebab itulah bila anak yang lahir dalam Islam, ini kajian daripada Muhammad Sholikin tahun 2010. Dia kata, bila bayi yang lahir, di telinga kirinya dan telinga kanannya dipendengarkan perkataan azan, perkataan yang baik. Yang pertama untuk menghindari gangguan syaitan. Yang keduanya, sebenarnya rupanya bacaan Al-Quran dan zikir itu akan menyebabkan gelombang otak menjadi perlahan seperti mana muzik ketenangan. Akan tetapi tahap frekuensi lebih perlahan dalam keadaan tidur. Keadaan ini memberi gambaran bahawa baca Al-Quran dan zikir boleh digunakan untuk merawat penyakit yang sukar tidur. Wallahu alam, mungkin wallahu alam, ni sihat saja gurau-gurau awak. Baik, itu kalau kita baca Quran tiba-tiba tu mengantuk, kan, Terus kira ubat tidur ke apa, Ustaz? Kan segar buka, kan, tiga buka. Dia baca Quran je, terus mengantuk je mata. Tu selain daripada gangguan daripada syaitan. Wallahu alam lah. Tapi yang disebut bacaan Quran dan zikir, dia akan menyebabkan gelombang otak kita menjadi perlahan. Jadi itu yang terbaiknya. Satu kajian juga, kajian daripada Nur Ashikin dan rakan-rakannya tahun 2012, mendapati bahawa mendengar baca Al-Quran berbanding mendengar muzik klasik. Kadang-kadang ada orang boleh tidur dengan muzik klasik ni, kan? Tidur dengan muzik klasik ni. Cuma apa beza dia? Al-Quran dengan muzik klasik. Al-Quran dapat memberi ketenangan kepada seorang. Pertama, unsur-unsur keagamaan seperti zikir dan sebagainya dapat membantu pesakit yang mengalami masalah emosi seperti depresi ataupun kebimbangan yang melampau, anxiety, kan. Jadi baca Al-Quran dapat memberi kesan sebagai terapi dan ketenangan kepada seorang meskipun ayat-ayat Quran itu tidak difahami. Masya Allah. Kan? Yang pertama, dari sudut sainsnya, rupanya bacaan Al-Quran ini
dia memberikan kekuatan dalaman kita. Sebab itulah bila Nabi SAW, bila Saidina Fatimah dan Saidina Ali, Saidina Fatimah dia mengadu pada suaminya dalam sebuah hadis bahawa dia penat menguruskan mengemas, membasuh, memasak, dia letih. Jadi dia mengadu kepada suaminya Saidina Ali untuk diajukan kepada Nabi SAW kalau ada pembantu yang dia boleh dapat untuk menguruskan rumah tangga ni kan. Lalu Nabi kata, Nabi sebut pada dia, kamu zikirlah. Ini kekuatan zikir dari Al-Quran. Kamu zikir Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Kata Nabi SAW, itu lebih baik bagi kamu daripada seorang pembantu. Bila kita kaji daripada hadis Nabi SAW ni, rupanya zikir ini, dia umpama macam kalau kita penat, dia adalah urutan lembut. Macam seolahnya ada orang yang masaj kita. Sebab itu kajian tadi awal, rupanya dia dapat merenggangkan saraf kita yang tegang tu. Rupanya Al-Quran dan zikir ini dapat mengurangkan ketegangan pada urat saraf kita kan. Otot-otot kita semua jadi lembut. Lepas tu sebelum tidur, antara amalan Nabi SAW yang kita kaji adalah Nabi berzikir sehingga terlelap. Apa zikir Nabi SAW? Yang selalu kita baca lah selepas daripada solat. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, sampailah Nabi tertidur. Itulah zikir Nabi SAW. Rupanya zikir itu umpama urutan lembut bagi tubuh badan yang penat seharian bekerja. Itu antara kebaikan dari sudut sains lah. Kita kalau bincang dari sudut Allahumma salli alaihi wasallam, bincang dari sudut akhlak, bincang dari sudut kehebatan Al-Quran, itu lebih besar lagi lah, lebih jauh lagi lah, sebab Al-Quran ni syifa, Al-Quran ni penyembuh. Allah sebut dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran itu padanya syifa, penyembuh, jadi dia ubat bagi segala penyakit. Itu yang kita dapat sentuh untuk Allahumma salli alaihi wasallam, bacaan Al-Quran Nabi SAW. Lepas ni kita akan sentuh sikit Fairuz dan sedang penonton sekalian, macam mana kita nak amalkan Al-Quran tu dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah. Saya. Terima kasih Ustaz. Kita akan nantikan untuk bersama kembali perbincangan kita tentang ibadah Rasulullah SAW. Jurus selepas ini bersama dengan Ustaz Rushdi. Berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baik, kita kembali untuk pertemuan kita Rahmatan lil Alamin bersama-sama dengan Ustaz Rushdi. Kalau tadi kita dah pun bersama-sama dengan beliau untuk mukadimah ataupun orang kata kelebihan membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Ada sambungan lagi yang pastinya anda terus setia bersama kita langsung juga di radio maupun untuk mereka yang menonton ketika ini. Dan persilakan Ustaz untuk teruskan perbincangan kita, perkongsian kita, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma nak komen sikit Fairuz di di FB IKIM FM kita kan, ada sahabat-sahabat kita yang mendengar tu mungkin tertinggal satu perkataan. Dia sebut kata Masya Allah, bacaan Quran dapat bukan tu, dia sebut ni Tasnim Sofian Allahu Akbar, Al-Quran dan zikir tegangkan urat serta kekuatan dalam, bukan tegangkan urat dia meredakan ketegangan urat. Kalau tegangkan urat jadi makin sakit. Kan, jadi dia tertinggal satu perkataan, maksudnya zikir Al-Quran dan zikir dapat meredakan ketegangan urat. Alhamdulillah sahabat kita Hajah Hafizah Haji Sharif dia membetulkanlah di bawah tu. Kata Masya Allah, baca Al-Quran dapat melembutkan urat. Ni kan, jadi itu maksudnya saya takut saya salah cakap. Takut saya salah cakap, penerimaan ialah bahaya kan. Yang diterima lain ni ya. Jadi alhamdulillah. Lepas tu kita ada respon daripada pendengar ni, alhamdulillah saya sangat syukur, alhamdulillah. Sebab tu bila tak boleh live ni, bila 2 minggu masa di awal PKP tempoh hari, kita buat siaran ulangan kan. Jadi bila siaran ulangan ni tak ada interaksi dengan penonton, jadi ialah kadang-kadang kalau saya terlepas cakap pun ada yang membetulkan, jadi saya dapat ilmu juga dari sudut tu. Kadang-kadang ada yang beri maklumat macam yang lepas, dia kata air mata taubat ni dia sejuk air mata emosi panas. Wow, sampai saya kaji tak jumpa lagi, tapi tak apalah, insyaAllah saya cari lagi lah tentang tu, insyaAllah. Okay. Jadi kita bila sebut bulan Ramadan ni bulan Al-Quran, apa yang kita sepatutnya
kejar dalam bulan Ramadan ini, kalau kita merujuk kepada bagaimana apa perbezaan Al-Quran kita ataupun bacaan Al-Quran kita dengan Nabi SAW, apa bezanya kan? Pertama sekali adalah kebanyakan kita, kalau sebelum-sebelum ni, alhamdulillah, PKP ni mungkin kita akan bertadarus dengan anak dan isteri kita ataupun dengan suami kita kan. Kalau satu keluarga yang besar mungkin dengan mak ayahnya sekali kan, dapat duduk bersama sepanjang bulan Ramadan ni, dapat bertadarus. Dan kita kena tahu perkataan tadarus tu berasal dari kalimah darasa. Darasa maksudnya belajar. Jadi tadarasa ya tadarasu, maksudnya tadarus maksudnya ialah saling belajar. Ada alif di antara dal dengan ra itu terus merubah maknanya. Macam perkataan qatala, qaf talam, bunuh. Tapi bila ada alif antara qaf dan ta, qatala panjang qatala, maksudnya berperang. Itu saling bunuh membunuh kan. Jadi itu datangnya hukum tajwid dalam Al-Quran ni, dari sudut panjang pendeknya penting kita jaga. Jangan langgar je. Sebab kalau langgar nanti, contohnya, wa nunazzilu minas sama'i matara. Contohnya kan, kami telah menurunkan daripada langit, matara tu hujan. Tapi kalau kita panjangkan matara, ada alif antara ta dengan ra, dia jadi airport, lapangan terbang. Kan jauh makna dia. Sebab itu, panjang pendek ni penting. Panjang pendek ni penting. Sebab itu, bila sebut perkataan tadarus, tadarasa, tadarasu, maksudnya ialah kita saling belajar. Saling belajar. Jadi, ada seorang baca, seorang semak. Seorang baca, seorang semak. Saya dapat juga pertanyaan daripada sahabat-sahabat, kadang daripada ahli keluarga saya sendiri, makcik saya tanya saya macam mana kaedah tadarus dalam online ni, dibagi-bagikan ayatnya yang sipulan juzuk 1, sipulan juzuk 2, masing-masing baca di rumah. And adakah itu konsep tadarus yang sebenar? Sebenarnya tidak. Sebab kalau ikut tuntutan daripada kalimat tadarus adalah saling belajar. Jadi kalau macam saya dengan Fairuz ni, saya boleh tadarus. Sebab tadarus ni kurang-kurangnya 2 orang. Itu dipanggil kalau kita belajar bahasa Arab lah kan, kalimah yang ini dipanggil binat musyarakah. Satu perbuatan yang dikongsi oleh kurang-kurangnya 2 orang. Jadi tadarus tak boleh seorang-seorang. Contohnya kita ajak, jom tadarus, tak apalah nanti aku kat rumah tadarus seorang-seorang je. Kan? Tak boleh. Tak ada konsep macam tu. Tak boleh. Itu bukan tadarus. Itu tilawah. Tilawah dan qiraah pula berbeza. Qiraah bacaan sekali je. Sekali baca je qiraah. Tapi tilawah pembacaan yang bersambung. Besok baca lagi, lusa baca lagi, itu dipanggil tilawatul Quran. Qiraah baca sekali je. Sebab itu kena tahu dari sudut istilah tu. Jadi ada tuntutan sebenarnya daripada kalimah tersebut. Jadi bila sebut keadaan tadarus, Nabi SAW diberitakan dalam hadis bahawa Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril setiap malam bulan Ramadan. Bermaksud Nabi bertadarus tu maksudnya Nabi baca di hadapan Jibril, kan? Jibril juga menegur bacaan Nabi SAW. Itu baru panggil tadarus sebab belajar, saling belajar. Jadi tadarus ni tak boleh dilakukan oleh seorang. Jadi kalau yang dipanggil bagi juzuk itu, sebenarnya kalau ikutlah, tapi tak apalah, masyarakat Melayu kita dah panggil itu istilah tadarus, tak ada masalah, boleh. Cuma tadarus ni yang paling besarnya adalah kita nak menyemak bacaan kita. Adakah bacaan kita selama ni betul ke tak betul ke kan? Ataupun makhraj yang kita sebut. Sebab bila lari dia makhraj, kan, akan berubah makna. Contohnya, wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Bila hamba aku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, katakanlah wahai umat bahawa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita nipiskan makhraj kaf, bukan qaf. Fa inni qarib. Apa maksud karib? Karib ni menyusahkan. Wa iza sa'alaka ibadi anni, bila hamba aku bertanya pada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni karib. Karib ni maksudnya sesungguhnya aku ni menyusahkan. Masya-Allah. Kan kita kata Allah menyusahkan. Sebab itu dari sudut makhraj. Jadi kita tahu dari sudut makhraj pula, dari sudut pandang pendek. Sebab itu tadarus ni mestilah sekurang-kurangnya dilakukan oleh
2 orang. Boleh lah. Sekarang ni kita banyak teknologi. Kita boleh guna Skype, kita boleh guna WhatsApp, kita boleh guna apa lagi? Zoom, kita boleh guna banyak untuk kita bertadarus. Kan, bertadarus. Cuma pembahagian yang juzuk tu, kalau ikut istilah sebenarnya, dia bukan tadarus. Saya boleh katakan dalam istilah bahasa Melayu kita adalah mengaji secara berkelompok. Kan, macam petani kita, dia menanam tanaman satu jenis, benihnya mungkin daripada kerajaan, jadi dia tanam kat kebun dia, yang sana tanam kat kebun dia, sana tanam kat kebun dia masing-masing. Baja daripada kerajaan itu dipanggil peladang berkelompok ataupun tanaman berkelompok. Jadi kalau baca pembahagian surah-surah ni ataupun juzuk ni, kalau juzuk ni jamak kan, kalau satu juz, juzuk ni plural kan. Kalau pembahagian satu juz ni itu dipanggil pembacaan secara berkelompok. Dapat pahala tak Ustaz? Dapat pahala, jangan takut kan. Kalau kita rujuk sebenarnya Al-Quran ni antara ibadah yang mendatangkan pahala yang banyak dalam bulan Ramadan. Sebab kata Nabi SAW, Alif Lam Mim tu bukan satu huruf. Alif tu satu huruf, Lam tu satu huruf, Mim tu satu huruf. Dan setiap satu huruf yang dibaca Allah gandakan 10. Itu di luar Ramadan. Dalam bulan Ramadan kan Allah gandakan berlipat kali ganda. Ada para ulama kata kalau di luar Ramadan ganda 10, dalam bulan Ramadan paling sikit pun diganda lagi 10. Yang 10 tadi tu 1 kali 10 kan, kalau dalam Ramadan paling sikit pun yang 10 tu kali lagi 10. Jadi berapa banyak 10 kali 10 dah 100 kan. Itu bezanya. Kalau di luar Ramadan mungkin 1, tapi mungkin 10, tapi dalam bulan Ramadan 100. Jadi bayangkan kalau kita baca satu juz Al-Baqarah 286 ayat, berapa huruf? Kan berapa huruf? Itu huruf dalam Al-Quran ni dia ada 1 per 10 saya lupa dia 700 lebih huruf, 700,000 lebih huruf dalam Al-Quran kan. Jadi kali kan, sebab itu bacaan Al-Quran ini adalah bacaan ibadah yang paling banyak pahalanya. Sebab itu kita lihat Nabi SAW bertadarus dengan malaikat Jibril setiap malam bulan Ramadan. Itu yang perlu kita tahu. Dan alhamdulillah selain daripada itu, kalau kita penuhi kalimat tadarus ini, kalimat tadarus, Nabi SAW bukan sekadar dia tadarus dari sudut bacaannya, kan? Dia baginda SAW bertadarus dengan malaikat Jibril dengan memahami maknanya, dengan memahami maknanya, memahami asbabun nuzulnya, apa yang Allah nak sampaikan kepada Nabi SAW melalui wahyunya, kan? Quran. Jadi malaikat Jibril yang menerangkan kepada Nabi SAW. Itu yang dipanggil tadarus. Bukan sekadar tadarus bacaan, tetapi tadarus dari sudut maknanya sekali. Alangkah baiknya kalau kumpulan tadarus kita yang kita buat melalui aplikasi di alam maya ni kan, di online ini, ada seorang daripada kita yang membaca makna dia. Dan ada juga seorang yang mungkin boleh menerangkan dari sudut apa tafsirannya, apa asbabun nuzulnya. Sebab kalau kita rujuk Al-Quran sekarang ni, dah ada dah. Dia bukan macam Al-Quran zaman kita kan. Sekarang ni Al-Quran, dia punya teks Al-Qurannya sikit je. Tapi penerangan, tafsirannya, ada asbabun nuzul lebih tu, mungkin kita boleh kongsikan. Dah habis satu juz hari ni kita tadarus beramai-ramai kan. Ada seorang baca maknanya, ataupun ada seorang yang membaca asbabun nuzulnya, ada seorang yang cuba menerangkan apa sebenarnya Allah nak sampaikan kepada kita tentang surah-surah tersebut. Jadi itu yang terbaiknya. Nabi SAW bukan sekadar tadarus membaca Al-Quran, tetapi Nabi juga tadarus dari sudut maknanya. Itu yang patut kita buatlah sepanjang bulan Ramadan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Apapun kita sampai ke penghujung untuk segmen kita ini, masih lagi kita bicarakan tentang ibadah Rasulullah SAW. Dalam tempoh 10 minit ni mungkin ada perkongsian yang nak kita tinggalkan bersama dengan pendengar kita bagi segmen Rahmatan lil Alamin bagi edisi hari ini. Ustaz, silakan. Okey, saya rasa kita komen sikit ataupun kita respon sikit. Sahabat di Facebook sahabat kita di FB kita kan, insya-Allah. Sebut bahawa kat sini
talaki dan tasmi' apa maksudnya Ustaz? Daripada Abdul Latif Osman. Talaki ni laqiya, asal kalimahnya ialah bertemu. Jadi talaki ni maksudnya ialah bertemu dengan guru. Bertemu dengan guru. Macam anak saya yang ni dia belajar di Mahad Integrasi Tahfiz Selangor Bagan Lalang kan. Walaupun dalam tempoh PKP saya duduk asrama, tapi di PKP dia umar lah kan. Setiap pagi dia akan ada istilah-istilah kalau kita belajar tentang tahfiz ni, ada tasmi', ada ithbat. Bila dah tasmi' memperdengarkan kepada gurunya melalui online je ni. Kemudian ada ithbat pula. Ithbat ni maksudnya adalah kita baca satu juz yang kita dah hafal. Kemudian ada istilah usbu'iyah pula yang seminggu-seminggu punya hafalan. Jadi sebab itu Abdul Latif bin Osman dia kata talaki dan tasmi' apa maksudnya. Jadi talaki itu adalah kita bertemu guru secara live ataupun boleh juga macam ni secara online, itu dipanggil talaki lah. Yang kedua adalah tasmi'. Tasmi' kita memperdengarkan bacaan kita pada orang lain. Itu talaki dengan tasmi'. Tasmi' ni berasal dari kalimah sami'a, ya, dengar. Jadi tasmi' memperdengarkan. Okey. Alhamdulillah. Apa pendapat Ustaz selain daripada ini, daripada Abi Sufyan Abdul Aziz? Apa pendapat Ustaz selain daripada ilmu tajwid, paling penting, ilmu seni bacaan seperti taranum juga elok dipelajari untuk meningkatkan kualiti, kesedapan selain bacaan Al-Quran itu lunak dapat disebut ini mendatangkan khusyuk sekaligus meningkatkan motivasi baca Al-Quran dengan tempoh yang lebih lama. Saya setuju, sangat setuju, tapi sebelum belajar taranum, wajib kita menguasai hukum tajwid. Wajib menguasai hukum tajwid sebab taranum ni kalau kita belajar saya ni tak adalah belajar taranum secara formal, tapi adalah sikit belajar-belajar dulu masa belajar di Mahad Muhammadi Kota Baru Kelantan. Pergilah mencari qori-qori dan qari'ah kita yang sangat hebat macam Haji Farid Ahmad Saman, pernah saya berjumpa dengannya. Dan baru-baru ni saya jumpa dengan Hajar Rahmas di Johor Bahru dan pergi umrah kan baru ni. Dan Haji Abdul Rahim yang Johanan terbangsa daripada Kelantan, pernahlah berguru dengan dia sikit, tapi taklah formal. Apa yang menarik taranum ni sebenarnya kalau kita belajar tentang bayati. Kenapa bayati? Bayati ni sebenarnya adalah bacaan pembukaan kita. Takkan awal-awal kita dah terus yang tarik tinggi. Lepas tu ada bacaan yang dipanggil nahwan. Nahwan ni dia menyeru, dia memanggil-manggil, mendayu-dayu bacaannya. Sebab itu ayat ni kena sesuai dengan ayat yang kita baca. Adakah ayat tentang neraka kita nak baca dengan nahwan contohnya yang mendayu? Tak. Nak ajak orang beriman, dia nahwan. Kalau tak silap saya di Radio Akim, kalau masih ada lagi lah, wallahualam, saya lupa. Ustaz Nik Azizan kan, taranum kan dah ditamatkan dan diganti dengan ustaz lain pula dah. Oh ya, masya-Allah. Okay. Kalau boleh itulah. Dia adakan lagi sebab Ustaz Nik Azizan ni memang masya-Allah, dia bawakan kepada kita. Takkan kita nak cerita pasal api neraka nak baca Melayu. Sebab itu ada yang dipanggil rash kan. Rash ni maksudnya adalah bacaan yang kuat, yang tegas, yang keras kan. Itu taranum. Tapi sebelum belajar taranum pula, kita kena belajar maknanya supaya kita boleh tekan suara dekat mana, yang kita lembutkan suara kita kat mana. Itulah seni baca Al-Quran. Dan sebenarnya betul, saya sangat setuju dengan sahabat saya ni Abi Sufyan Abdul Aziz ni, cubalah belajar taranum untuk kita memperelokkan bacaan kita. Sebab Nabi SAW pun, kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW kan, Nabi ni saya rujukkan sikit daripada Qatadah, qala ma ba'athallahu nabiyyan ila hasanal wajhi hasanal sauti wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi wa hasanal sauti wa kana la yurji'. Kata Qatadah, Allah tidak mengutuskan nabi illa hasanal wajhi, handsome, cantik, kacak. Jadi nabi-nabi Allah ni semua kacak, cantik, handsome kan. Hasanah sauti, dan memiliki suara yang merdu. Wa kana nabiyyukum, dan nabi kamu ini,
Nabi Muhammad SAW, hasan al-wajhi, hasan al-sauti. Memiliki wajah yang sangat tampan, handsome, kacak. Wa hasan al-sauti, dan Nabi memiliki suara yang sangat merdu. Suara yang sangat merdu. Wa kana la yuraji', dalam tafsir maksudnya ialah Nabi dia melagukan bacaannya dengan ikut lagu-lagu yang sesuai. Cuma tidak, larangan ni adalah larangan untuk mengikut irama lagu moden ni. Itu yang tak dibolehkan. Macam kita pernah dengar di ni pun tertonton juga di YouTube. Ada Allahumma salli bacaan Quran dengan irama apa nama? Irama dandut tak, bukan irama apa tu, Sunda tak silap saya tu. Jadi benda tu tidak dibolehkan lah, tidak dibolehkan tu. Okey, insya-Allah. Abi Sufyan juga komen, dia kata saya ingat ustaz ni Ustaz Sekadi Al-Jufri. Ada muka Ustaz Sekadi Al-Jufri Cara cakap mungkin sama ke lebih kurang? Wallahu alam. Ustaz Sekadi Al-Jufri dia tinggi, putih, saya ni Allah dah lah rindang, lepas tu hitam pula, gelap sikit, jadi tak sama. Bukan Saya. Okay, insya-Allah. Kalau Ustaz respon sikit tentang daripada Siraj Rusnah ni, belajar tajwid dulu baru taranum, ada prosedurnya bagaimana? Silakan Ustaz. Okey, Siraj Rusnah dia kata belajar tajwid dahulu baru belajar taranum. Betul, saya sangat setuju. Jadi kalau kita nak belajar taranum, wajib belajar tajwid dahulu. Maksudnya bukan sekadar belajar, tetapi wajib kita memantapkan tajwid kita. Sebab kadang-kadang tarik ayat tu pendek, kita tarik panjang pula tak sesuai kan. Jadi penting. Dan sebelum belajar taranum pula, kita kena fahami maknanya. Barulah kita apa yang kita lantunkan itu dari sudut alunan taranum tu, dia masuk dalam hati kita. Itu yang seronok tu kan. Sebab itu kalau ni kan Fairuz, kalau kita pergi ialah tahun-tahun sebelum ni kita dapat tarawih di masjid, tarawih di rumah. Kadang-kadang taranum kita taranum sendiri. Taranum sendiri. Kita ikut lagu kita sendiri. Aduh, anak kita kat belakang dah sangap dah. Aduh, ngantuknya habis. Ngantuknya habis sebab bacaan kita mungkin tak menarik. Jadi cuba kita belajar kan supaya bacaan kita menarik. Kenapa kita khusyuk di masjid? Sebab bacaan imam kita masya-Allah. Kadang-kadang kalau tahun-tahun sebelum ni imam kita jemput daripada luar negara, daripada Mesir, daripada ni kan. Masya-Allah, kalau macam ni panjang pun tak apalah kan. Rasa seronok kita dengar dan kita rasa kelazatan kita solat tarawih tu. Jadi para ibu, para suami, para ayah yang jadi imam tarawih di rumah kan, cuba perbaiki dari sudut bacaan. Masa ni nak asas skill Ustaz Okey. Saya apapun untuk pertemuan kita dalam segmen Ramadan Alamin dah pun sampai ke penghujungnya. Sekejap je masa berlalu. Apapun untuk bersama dengan Ustaz minggu depan. Nak cerita apa pula, kena tunggu bersama dengan Ustaz. Kita tentang kehidupan Nabi SAW. Kehidupan. Ada kaitan dengan kita dalam tempoh PKP ni, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz, dan juga nantikan untuk pertemuan minggu depan apa nak dikongsikan oleh Ustaz Rusdi Ramli. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM.